Assalamualaikum guys, welcome to Life of Pim with me Pim. We are back again to another SBS punya review, which is kali ni kita nak review volume 96 sampai volume 100. Aku tahu dah lama gila aku tak buat, minta maaf sangat-sangat. Tapi kali ni agak padat. Okay, agak padat information kali ni. So stay tune sampai hujung sebab aku rasa banyak gila benda kita nak cover ni. Video ni kemungkinan besar akan jadi panjang gila. Heso, okay, pembaca dia tanya, Luffy suka bagi nickname dekat macam-macam orang, tapi kenapa dia tak buat benda yang sama dekat kru dia? Oda pun jawab, Luffy ni jenisnya tak kisah sangat pasal nama orang lain. So sebab tu dia jenis belasah je bagi nickname ke orang lain. Tak kisah ada orang suka atau tidak, yang penting mudah and senang disebut oleh Luffy. Tapi kalau orang tu dah jadi kru dia, of course dia akan panggil dengan nama yang betul lah kan. Sebab yalah, dia kena ingatkan nama orang tu lah. So yang macam yang lain-lain tu macam tak penting sangat. Which is ini adalah satu benda yang sangat-sangat menarik yang Oda terapkan kepada Luffy. Satu humor yang aku rasa agak menarik lah. Sebab kalau kita try ingat balik nama-nama panggilan yang Luffy bagi ni kelakar gila lah. Macam Kid kan, dia panggil Jaggy kan, sekati dia je. Law pun dia panggil Tragai, Tarao. Si Queen pun dia panggil Balloon kan. Pekom dia panggil Peko Mamushi. Sekati dia tambah Mamushi kat belakang kan. Lepas tu Cavendish pun dia panggil Cabbage. So memang dia buat sekati dia je lah. So itu antara benda yang aku rasa agak menarik lah untuk Oda apply dekat Luffy. Dan kita ada pembaca bagi birthday kat Oden, my favorite character, pada 22 hari bulan. Ini pun hari tu aku ada post dekat IG sempena birthday dia. And tarikh lahir dia memang bersamaan dengan tarikh National Oden Day kat Jepun lah. Ini memang pembaca lah yang bagi. Menarik kan, macam Oda macam approve je, proceed je. Okay, dia kelakar. Pembaca dia tanya, manakah Okiku adalah satu-satunya perempuan di dalam kalangan Akazaya? So adakah dia mandi berasingan seorang-seorang kan? Oda pun jawab, not at all. Dia basically mandi bersama dengan yang lain sejak daripada kecil lagi. So dia memang jenisnya sangat-sangat social lah, Oda cakap. Aku macam kenapa nak kena tanya soalan macam ni kan? Macam kenapa nak tahu? Seterusnya kita ada soalan berkaitan dengan Shimotsuki, tapi ini nanti aku cover kat video lain lah. Okay, sebab Shimotsuki ni banyak benda nak cerita and dia muncul dekat volume-volume yang mendatang juga kan. So kita hold je lah dulu benda tu. Okay, pembaca dia tanya, kita dah tahu Kawamatsu ni bukan kapal tetapi fishman. So dia ni fishman jenis apa sebenarnya kan? Pembaca ni nak tahu. Oda pun jawab, dia adalah dikategorikan sebagai tiger puffer fish. Ni gambar dia, korang boleh tengok. Lepas tu Oda pun tambah lagi, disebabkan Kawamatsu ni masih prefer untuk digelar sebagai kapal. So Oda cakap kita panggil je lah dia kapal. Janganlah anggap dia sebagai fishman, anggap je lah dia sebagai kapal. Nama aku Kawamatsu, kapal High Council Akazaya. Wano tahun ini aku yang punya. Okay, pembaca ni tanya, Oda ni siapa boleh tak bagi tahu nama dia? So Oda pun jawab lah kan. Oda cakap dia memang banyak dapat soalan berkaitan dengan Roger Pirates ni basically. So ni gambar dia, korang boleh tengok. Oda pun cakap lah, macam dia share lah kan semua lakanan-lakanan kasar berkenaan dengan rupa Roger Pirates ni. Tapi itulah Oda cakap macam korang tak perlu nak ingat sangat pun. Macam ikut korang lah, macam nak ingat benda ni bagi Oda cakap dia tak penting sangat lah untuk pembaca. So adakah ini bermaksud kru Roger memang takkan main peranan yang besar di masa hadapan? Mungkin kenangan tinggal kenangan saja. I don't know, Oda yang cakap, bukan aku. Dekat volume 93, Queen cakap, basically dia bukan cakap lah, dia nyanyi lah kan. If I get thinner, I steal all your heart, so I choose the way I am. Lah kita translate, jika gue kurus, gue curi semua hatimu, jadi gue memilih untuk kekal sebegini. So pembaca dia tanya kan, betul ke kalau dia kurus dia akan jadi popular di kalangan cewek-cewek? Saya nak tengok lah Queen ni versi kurus, kata dia. Oda pun jawab, very well. Tapi kalau berisi-berisi pun Oda cakap menarik juga. And tu dia SBS habis. Ini lah lukisan yang Oda lukis untuk Queen versi kurus. Bagi aku hodoh gila. Tapi Acong pelukis daripada Indonesia ada buat versi yang smart punya, kalau tengok kat sini. Alright, now kita dekat SBS 97. Kita ada pembaca yang juga merupakan peminat kapal. Dia bagi tarikh lahir untuk Kawamatsu pada Jun 14, iaitu sempena Cucumber Day. Apa kena-mengena timun dengan kapal? Dia katakan kapal merupakan pencinta timun. So pada World Cucumber Day pun orang ada sambut kapal day. Gitulah cerita dia. Pembaca dia tanya, siapa punya kepala lagi besar, Fukurokuju atau Vice Admiral Strawberry? Saya tak boleh tidur lah, Oda memikirkan hal ni sangat-sangat complicated, kata pembaca ni. Oda pun jawab, kalau kita compare dua orang ni, ternyata yang menang adalah Vice Admiral Strawberry. Sebab kepala dia makin membesar tiap kali dia sedih. Aku pun tak faham lah kan. Aku macam
Habis tu Vegapunk macam mana kan? So Vegapunk, Fukurokuju, Stoneberry ni ada beradik ke ataupun daripada bangsa kepala panjang ke macam mana ni kan? Atau memang yelah ada klan ke apa benda kan? Macam korang buatlah teori kan. Aku tak kisah sangat. Pembaca dia tanya, Oda betul ke One Piece akan tamat dalam masa 5 tahun? By the way, volume 97 ni rilis pada tahun 2022 ya. Oda pun jawab, yes, it is. Series ni akan tamat. Part paling menarik dalam penggemaran Luffy adalah tentang what is One Piece. Oda jawab lagi, benda ni semua akan terjawab kemudian hari. Situasi tengah hangat sekarang ni dekat Wano, and sekiranya Luffy dapat berlayar keluar daripada Wano dengan selamat, akan berlakunya pembangunan perjalanan cerita ni di skala global. Oda cakap ini mungkin berujuk kepada perang dunia lah kan, sebab sekarang pun kalau kita tengok setiap tempat tu ada je cerita dia yang melibatkan perang yang besar kan. Oda cakap lagi satu cerita yang sangat mendebarkan yang tak pernah korang baca, dan saya akan lukis the greatest war in One Piece history, kata Oda. Pastinya akan jadi lagi menarik. Ini sebab kenapa saya membuat pengumuman tentang One Piece yang akan tamat tidak lama lagi, supaya anda semua boleh bersedia. Walau cerita ni panjang sangat, perakhiran dia tetap akan berlaku. Tapi buat masa ni, take your time, Oda cakap. Enjoy Wano dulu dan saya akan lukis sekuat yang saya mampu. Gila lah, serius lah. Dengan situasi yang sekarang berlaku ni, memang gila lah bagi aku kan. Dengan situasi dekat Egghead, dengan situasi dekat Achinosu, dekat Winter Island dan sebagainya, dekat Elbaf. So it's memang epic lah. Memang betul lah Oda cakap memang akan epic lah. Aku memang tak nak fikir sangat, aku just nak enjoy. Itu benda yang aku tak sabar sekali. Pembaca dia tanya, berkenaan dengan rupa Page One, ada new discovery berkaitan dengan dinosaur Spinosaurus ni yang merupakan amphibious swimmer. Oda kan busy dia cakap. So saya nak lah bagi tahu Oda kan, tolong Oda. Tapi dekat chapter 983 Oda dah ubah pula rupa ekor dia kan. Bila Oda update Oda tahu pasal news ni, pembaca tu tanya. Dan Oda pun jawab lah kan. So korang perasan lah betul, pada awal Page 1 diperkenalkan, and bila dia kembali semula di dalam cerita, masa tu fosil Spinosaurus ni telah dijumpai dan ada perubahan pada struktur tulang dia. Oda pun dia cakap lah, dia update secara senyap, and dia rasakan yang paleontology ni makes new advance every day. Ada je penemuan yang baru. So walaupun kita nampak Spinosaurus versi Page 1 dalam cerita ni agak noob, tapi kalau korang tengok filem Jurassic Park 3, memang korang boleh nampak betapa power je sebenarnya dinosaur Spinosaurus ni. Kan memang hebat. Pembaca dia tanya, dekat volume 96 sebelum ni Oda memperkenalkan semua member Roger Pirates. Sekejap macam kita tengok tadi, ada satu karakter ni bernama Nosdon, tapi dia sebelum ni dah diperkenalkan sebagai Seagull. Sudah dalam masa dekat data book Blue Deep. So macam mana dia Oda panggil dia Seagull ke panggil dia Nosdon? Kan Oda pun panik kat situ. Dia pun jawab, what? Korang bercakap tentang Seagull's Guns Nosdron. Tiba-tiba lah Oda bagi nama penuh dia yang Seagull Guns Nosdron pula nama penuh dia. Yes, alamak Oda cakap situ. Macam ni lah, ikut korang nak panggil dia apa. Nak lupakan dia pun tak apa, ikut korang lah. Nampak jawapan Oda ni like macam tau. Macam tu aku cakap tadi, aku rasa macam Kuroja ni memang takkan kembali lah. Macam Oda tunjukkan kita pasal dia punya flashback saja daripada final voyage diorang bersama dengan Oden bla 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 kan. Sebab macam Oda siap cakap kan, macam sampai nama karakter pun macam Oda belasah je, macam tak penting. So aku rasa mungkin biar kita boleh lupakan je pasal Gaban ke kru Roger ke, pasal kapal diorang apa Oro Jackson ke apa benda. Mungkin memang tak ada guys, memang mungkin tinggal kenangan sahaja. Dan untuk menutup SBS 97, Oda lukis Chopper umur 40 dan umur 60 atas permintaan fan. Alright, SBS 98, ada pembaca bagi tarikh lahir untuk Yamato iaitu 3 November. Tak ada apa yang menarik di sebalik tarikh tersebut. Kita move on. Ada pembaca dia tanya, dia nak sangat tengok rupa Kid and Killer First Love iaitu Victoria Shiroton Doruyanaika. Susah betul nama dia. So inilah dia rupanya, korang boleh tengok. Dah lah, aku macam tak apa lah. So ada pembaca ni jumpa Easter egg. Dia perasan dekat chapter 977 ada scene yang Nami sedang memeluk Jinbe, and pembaca ni perasan ada Sanji kat tepi ujung sekali tu macam tengah menangis. Oda pun jawab, wow, I'm amazed kan. Terbaiklah sebab dapat nampak momen yang menarik ni. Oda cakap sebab dia terpotong sikit panel tu basically. Oda cakap kat sini korang still boleh nampak, kena guna imajinasi sikit lah kan, sebab Sanji ni tu sorok. Tapi ni Oda bagi jugalah macam mana rupa penuh dia kalau tak terpotong. Wow, memang tak agak Oda kan. Tapi itulah typical Sanji lah kan. Pembaca dia tanya, kesemua officer dalam Beast Pirate dinamakan daripada game card. Oda pun jawab, ya betul.
Flying Six, Numbers, Headliner kecuali Drake, Apu dan Hawkin semua mereka ikut game card punya nama, termasuk King, Queen dan of course Jack. Oda cakap lagi Doflamingo juga ada alias nama Joker. Itu idea asalnya adalah termasuk dalam plan Oda untuk Wano, untuk bantu berlawan bersama Kaido di dalam arc Wano. Wow. Aku rasa ini kalau macam kalau berlaku ni menarik juga. Tapi aku still lega lah. Aku rasa walaupun bunyi macam best nak tengok Doflamingo dekat Wano, tapi aku rasa apa yang Oda ubah ni bagi highlight selebihnya dekat Doflamingo, dekat Dressrosa, aku rasa lagi menarik lah. Sebab villain favourite aku sampai sekarang adalah Doflamingo. I'm happy with it. Gitu. Seterusnya kita ada lukisan Sanji umur 40 dan juga 60. Pembaca dia tanya, kalau Zoro, Nami, Usopp, Sanji dan Franky makan devil fruit, buah apa yang diorang akan makan? Oda pun jawab, ini adalah satu soalan yang sangat-sangat menarik. So Oda pun sajalah try kat situ kan. So untuk Zoro, Oda cakap, I want the sword to turn into a dragon ready than Zoro. I think that will be insanely cool. Maksudnya Oda cakap dia tak nak Zoro yang makan devil fruit, tapi dia nak pedang dia tu yang makan devil fruit, iaitu devil fruit milik Kaido, which is menarik kan. Nami pula Oda cakap sesuai untuk makan Goro-Goro Nami, iaitu devil fruit milik Enel. Barulah dia betul-betul weather lady kan. Oda cakap cuaca, wanita cuaca, sebab yalah sekarang pun dia memang ada kuasa kilat dan sebagainya kan. So memang sesuai dengan buah Enel tu lah. Usopp pula Oda cakap sesuai dengan Poke-Poke-Nomi. Poke-Poke-Nomi adalah devil fruit milik Flamenco. Dia tak silap aku salah seorang Whitebeard punya division. Aku cuma tak ingat dia division daripada satu. Ini macam Oda cakap macam sesuai lah dengan Usopp, sebab dia boleh bawa je keluar daripada badan dia apa-apa benda senjata ke, apa kata tukul ke apa benda kan. Macam memang sesuai lah. Sanji pula Oda nak bagi buah devil fruit Senoping, swim fruit. Oda cakap kalau bagi kat Sanji ni, dia boleh jadi satu ability yang agak nasty. Aku rasa korang faham. Okay, dan Franky pula Oda cakap dia nak bagi Buki-Buki Nomi lah. Rasanya memang kita semua pun tak terkejut lah. Memang sangat-sangat sesuai lah. Buki-Buki Nomi ni milik Baby Five. Dia boleh ubah badan dia senjata kan. So macam Franky sekarang pun walaupun tak pakai devil fruit pun macam itulah rupa dia kan. Boleh tukar-tukar senjata. So agak menarik lah. Alright, now kita dah dekat SBS 99. And SBS 99 ni ada chapter 1000, which is memang epic lah kan. Tak sangka perjalanan Oda dah begitu jauh, dah 1000 chapter. Tapi itulah 1000 chapter pun masih belum dekat dengan ending, and masih banyak lagi persoalan yang belum terjawab. Pembaca ni tanya, bila rambut geng Mugiwara dah panjang, siapa yang tolong potongkan rambut dorang? Oda pun jawab, ada 3 orang yang hebat yang pandai potong rambut. So siapa nak potong rambut 3 orang ni lah yang akan dicari, iaitu Usopp, Sanji dan juga Robin. Ni kalau Zoro ni mau dia potong rambut orang dengan pedang dia, seram. Tahniah kepada Jinbei yang akhirnya dah official join Straw Hat. So pembaca ni tanya, boleh tak Oda bagi semua detail yang Oda pernah buat untuk Straw Hat, buat juga untuk Jinbei. So inilah dia. Okay, korang boleh tengok kat sini. Pembaca ni tanya, color spread untuk chapter 100 sama dengan color spread chapter 1000. Bila dia perasan, dia cakap dia dapat goosebump non-stop dia cakap kan. Oda pun jawab lah, ya betul. Yang dah baca One Piece dari awal for sure akan perasan. And aku kata boleh cam lah persamaan dia. Oda cakap lagi dia memang sengaja buat ada persamaan macam tu sebagai tanda ingatan lah kan. Commemoration, which is yalah, daripada chapter 100 pencapaian chapter 100, sekarang dah pencapaian chapter 1000. So it's a big thing lah kan. Smart doh poster ni, serius. Pembaca dia tanya dekat chapter 966, masa Roger, Rayleigh dukung Momo dan juga Hiyori, diorang cakap diorang rindu masa lalu nak spend time dengan baby lah kan. So pembaca ni macam curious lah kan, siapa baby tu kan, baby yang mana satu. So ini antara teori yang aku rasa masa tu memang agak famous gila lah. Sebelum masuk SBS lagi dah ramai lah orang kata berteori pasal yang baby tu adalah Shanks. Shanks kan memang kata baby, sorry bukan baby, Crew yang paling muda masa situ kan. So daripada Shanks bagi dan sebagainya kan. Tapi actually Oda dia tak jawab pun soalan tu dekat SBS. Dia basically dia buat pedik. Dia suruh kita skip and buat tak tahu je. Tapi masa tu yalah kita agak stres lah. Tapi sekarang dah ternyata dah terjawab dekat volume khas 4 million seperti movie red, di mana baby tu sebut memang dah Shanks. So teori pasal baby Shanks tu memang betul. Pembaca dia tanya dekat chapter 978, kita ada gifter dengan kuasa devil fruit, giraffe yang macam kaku dan juga Hamlet. Adakah buah semai ni boleh create banyak buah yang mempunyai ability yang sama? Alright, sorry buat susu anak sekejap tadi. Okay, so Oda pun jawab lah. Okay, buah semai ni adalah buah artificial devil fruit. So sangat-sangat berbeza dengan buah original devil fruit. Okay, Oda jelaskan lagi lah secara terperinci. Okay, so first of all kita ada Punk Hazard
SAD. Okey, ini adalah tempat diorang mix lain age factor dan juga jenis-jenis haiwan untuk nak dapatkan bahan nak buat smile, buah smile tu lah. Okey, lepas tu dekat resource pula kita ada kilang smile. Okey, kat sini pula diorang guna pokok-pokok kat situ untuk sedut SAD yang diorang buat tadi, bahan SAD tadi tu, dan produce buah smile. Lepas tu diorang ship and send pergi ke Wano. Okey, tapi itulah disebabkan buah ni tak perfect, hanya satu dalam 10 saja yang elok yang boleh bagi ability devil fruit animal tu. Yang lain jadi apa? Of course lah, jadilah efek smile. So dalam arti kata lain, orang cakap smile ni tak sama pun dengan devil fruit. Okey, sebab tu gifter boleh ada kuasa haiwan yang sama, dan sebab tu juga Logia, Paramecia dan Betugozoa tak wujud pada kalangan smile ni. Okey, sebab itu sajalah limit Caesar. Orang cakap itu je limit dia, itu je dia boleh buat. Lepas tu Vegapunk pula orang cakap mungkin boleh atau tidak untuk teruskan research ni. Kan? Tetapi ternyata dekat chapter yang kita tengok baru-baru ni, kita tengok sebelum ni, Oda memang dah berjaya pun buat satu devil fruit Betugozoan. Walaupun dia tak perfect, iaitu buah Kaido yang dimakan oleh Momo, tapi still lah ada ability yang sama, color je berbeza kan. And then sama juga, walau walau Vegapunk tak berjaya buat buah Paramecia, tapi dia berjaya recreate balik kuasa Paramecia tu melalui green blood research. So itulah Vegapunk power lah. Caesar je noob sikit. Okay, pembaca dia tanya Oda dalam kesemua design karakter Smile Fruit user, yang mana favourite Oda? So Oda pun jawab lah, nombor 3 adalah Speed. Sebab dia adalah Centaur, selalunya Centaur ni dia berkait dengan lelaki yang tough kan, macam Sado besar macam tu. Tapi Oda ubah dia jadi sexy girl, and hasilnya memang cantik lah kan. Tapi itulah, cara dia gelak tu macam kuda lah, tak ada gelak tu bodoh lah kan. Nombor 2 pula adalah Hamlet. Ini aku pun tak faham lah kenapa Oda suka dia, sebab Hamlet, kau tengok Hamlet tu hodoh gila. Dan nombor 1 adalah Hold'em. Sebabnya ini okey sikit lah, sebabnya idea Hold'em ni Oda cakap datangnya daripada anime robot bertajuk Future Robot Daltonius. Kau tengoklah gambar ni kan. Ini adalah robot yang memang ada kepala singa dekat badan dia tu. So memang nampak macam Hold'em lah kan. So Oda suka benda tu masa kecil, so dah besar ni dia buatlah balik kan. Tapi itulah, aku sih tak faham Hamlet tadi macam Hamlet. Okey, now kita dekat SBS yang terakhir, SBS 100. Okey, part pembaca yang pertama ni Oda layan dia soalan-soalan gatal seperti sambutan volume 100 ni memang lain macam kan, sebab start dengan soalan-soalan gatal tapi abaikan. Okey, now kita pergi ke soalan ke serious question. Pembaca dia tanya dekat volume 95 chapter 173. Adakah babi besar yang kita nampak tu adalah God of the Mountain? Kalau kau tengok gambar ni, sebab sebelum ni kan Oda dah potong dia jadi 2. So apa cerita ni kan, macam pahala hidup lagi kan. Adakah sebab Wano ada ilmu medical yang sangat hebat yang boleh selamatkan babi yang dah kena potong 2 tu? Oda pun jawab, ya betul, babi tersebut masih hidup. Korang pernah dengar tak, kalau ada anggota badan kita yang terpotong secara elok, secara kemas, actually kita masih boleh sambung balik. Kan, which is betul lah dalam ilmu kata medical. Macam katakanlah jari kita terputus, tapi kalau dia terputus dalam keadaan elok tu, ataupun jari kita terjaga sebelum hitam ke apa benda kan, kita masih boleh sempat sambung balik. Dia ada time dia tertentu and cara-cara benda tu terpotong lah kan. Tapi dalam kes ni Oda cakap disebabkan potongan Oden tu was so clean kan, dia potong babi tu cantik gila, smooth gila. So babi tu boleh lah contoh balik macam Oda punya level tak nak kill karakter ni kan, babi pun dia tak sanggup bunuh kan? Babi betul lah. Pembaca dia tanya, betul ke Page 1 dengan Ulti ni adik-beradik? Oda pun jawab, yelah betul lah kan. Bapak diorang dulu sebenarnya adalah seorang pirate, tapi dah mati. Kaido pula kenal bapak diorang ni, sebab itulah Kaido pun angkutlah diorang dua ni masuk ke dunia. Ulti ni pula dia bijak kan. So bila dia punya bijak tu, dia curi 2 buah devil fruit untuk dia dan juga Page 1, which is devil fruit yang power lah kan. So diorang pun train lah sampai jadi kuat, and jadilah Tobiropo kan, which is itu je cara nak survive. Sebab konsep kru Kaido ni keras kan, yang kuat akan diangkat, yang lemah kena pijak. So gitulah cara dia nak hidup. Okay, pembaca ni tanya di kelakar dekat volume 95 page 33, adakah orang ni Shinobu tapi tak pakai makeup? Kau ajar sebenarnya Hino Shinobu. Oda menjawab, mantap Pak Abu, selamat jumpa. Ini adalah Abang Shinobu, nama dia Shinosuke.
Dia sayang adik dia. Dia tahu adik dia akan dibunuh dan dia kejar je ke dia tinggalkan kumpulan Only One Bonshu tu. So dia pun samalah jadi pembelot semata-mata untuk jaga keselamatan adik dia. Aku tak tahu dah. Aku sumpah aku tak perasan langsung karakter Shinosuke ni kan. Ada aja idea Oda. Aku tak tahu tu bila dia muncul. Seterusnya kita dapat nama kepada senjata Kaido, iaitu Hasaika. Ada punya kanabo tu lah kan. Ia adalah reference kepada Buddhist punya 8 principle dan ia juga tidak termasuk dalam mana-mana kategori senjata yang ada rank. Maksudnya Hasaika ni bukanlah kategori supreme grade ke apa benda. Dia just senjata yang biasa je lah. Tapi Oda cakap juga walaupun dia tak ada rank, tapi kalau Kaido stop pakai Hasaika ni, Hasaika ni akan dikenali sebagai satu legenda. Which is aku pun tak faham sangat, tapi mungkin nak menunjukkan yang senjata tu memang legend lah kan. Seterusnya kita dapat Robin umur 40 dan juga 60. Lama. Still cantik. My One Piece number 1 waifu. Macam dia tanya, Black Maria ni smile user ke? Ini pun agak soalan yang agak famous lah sebelum-sebelum ni kan. Tapi bila dah terjawab kat sini, dah terjawab lah. Dah cakap yang kalau kita tengok tu adalah hybrid form dia kan. Walau nampak lain daripada yang lain, orang cakap ialah sebabkan Black Maria ada buat transformasi and perubahan pada Devil Fruit dia, macam Chopper. Orang juga cakap mungkin Black Maria tak boleh tukar sepenuhnya sebab rupa spider tu tak cantik. So dia ada guna ubat atau dadah untuk ubahlah rupa hybrid form dia, macam tu. And so itu sajalah guys. Itu sajalah review kita untuk SBS 96 sampai 100 ni. Aku rasa macam pendek pula. Masa aku duduk baca-baca kaji-kaji macam panjang. Bila dah shoot dia macam pendek pula. But it is what it is. Kita dah makin dekat dengan yang paling latest. Lepas ni aku akan cover daripada 100 sampai 105. Kita tengoklah macam mana. Memang makin lama makin menarik lah kan, senang cakap. So thank you pada semua yang menonton SBS review ni. Minta maaf sebab dah lama tak buat. Kekangan masa of course. Banyak lagi konten-konten lain tak sempat buat juga. But I will try my best. Alright, thank you so much. Jangan lupa tekan button subscribe, tekan bell notification tidak miss mana-mana video yang akan datang. Alright, thank you so much for support LOP and see you guys on the next video. Assalamualaikum.